Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk video kali ini saya akan menerangkan bagaimana memin aplikasi Android yang akan melakukan operasi pengiraan. Jadi seperti biasa kita mulakan dengan membina projek baru. Klik new project, kemudian klik next, empty activity, klik next. Kemudian nama yang saya bagi untuk apps ni ialah kira upah. So ia akan mengira upah bagi gaji pekerja yang mengikat sawit. Okey, jadi sekarang kita pergi pada main layout untuk nak design antarmuka. Jadi apps ni akan ada dua teks lah. Okey, dua teks, dua label. Okey, jadi saya akan ambil label yang pertama. Untuk label yang pertama ini akan ada perkataan berat sawit dalam kilogram. Okey, berat sawit dalam kilogram. Kemudian kita setting dia punya constraint layout, dia punya size dan sebagainya. Klik pada bahagian properties dan kita boleh ubah sesuai kedudukan size dan sebagainya. Kemudian untuk test view yang kedua, saya akan ambil test view kedua, iaitu akan memaparkan perkataan upah. Okey, test view yang kedua saya akan buat upah per tan dalam ringgit Malaysia. Okey, maksudnya upah bagi setan lah. Dan kita susun kedua-dua test view tersebut. Okey, gunakan constraint widget untuk set constraint supaya apps itu kita nampak lebih cantik. Okey, saya setkan jarak antara dua test view tersebut kepada 40. Okey, kemudian saya mengambil plain text sebab plain text digunakan kerana nak menerima input lah. Okay. Jadi bila masukkan plain text, saya kena ubah sesuai balik kedudukan test view tadi. Okey, untuk kedua test view tadi kita tidak meletakkan apa-apa ID lah, sebab kita tak perlu meletakkan ID. Okey, kemudian saya susun. Okey, kita susun balik constraint widget ni. Constraint bahagian apa untuk jarak antara input text tadi dengan bahagian atas view. Okey. Kemudian untuk plain text ni saya akan bagikan nama ID lah. Okey, sebab ID bagi plain text perlu digunakan untuk perlu diberikan ID untuk plain text supaya kita nak guna dalam kod Java nanti. Okey, kemudian susun. Okey, susun balik. Rearrange lah. Okey, rearrange balik, susun balik supaya dia berdekat yang sesuai. Okey, kemudian dah selesai susunan plain text yang kedua, input ataupun digunakan untuk input data lah. Okey, ada dua plain text kat situ. Okey, dan kita dah masukkan ke dalam view, kemudian susun balik lah dia punya constraint, left, right, upper constraint dan sebagainya. Okey, yang penting di sini ialah ID bagi kedua-dua teks tersebut. Okey, teks yang pertama tadi, ID bagi teks yang pertama saya masukkan dia sebagai txt berat. Okey, txt berat. Yang kedua pula, okey, kita refactor lah. Yang kedua, klik dan pada bahagian ID tukar dia kepada txt upah. Okey, txt upah. Dia akan refactor lah. Okey, kena tukar nama, kita mesti refactor lah. Okey, dah selesai input. Kemudian kita ambil ke button. Okey, button ni digunakan untuk klik. Bila klik dia akan buat pengiraan dan paparkan lah. Okey, button ni caption dia tukar perkataan kira. Okey, dan ID menjadi BTN kira. Okey, ID dia BTN kira. Okey, refactor sekali. Kemudian susun dulu. Okey, kita susun. Okey, ataupun nak tengok. Okey, kita boleh tengok interface dia. Kemudian seterusnya kita akan ambil satu lagi plain text. Okey, satu lagi plain text. Cuma plain text ni saya akan setkan dia punya layout dia, width and height dia. Lebar dia, width dia 200 dp, saya setkan 200 dp. Okey, pastikan layout width dan layout height dua-dua ada content. Okey. Okey, cari height dia. Height itu tinggi bagi layout ini, bagi text view ini.
Okey. Ini test view sebab kita nak display saja. Okey, so yang ini test view. Sebab nak untuk paparan kita dengan test view lah, dengan saya setkan 200dp tinggi dan 100dp tinggi, height, 200dp lebar, width. Okey, bila kita run, kita akan dapati bahawa kita tak nampak pun test view tu, sebab test view ni background ni kita tak set lagi. Okey, bila tak set background, dia jadi kita tak nampak lah output tu. Okey, ID ni betul test view ni kita kena gunalah, kena letakkan sebab sebagai TXT jawapan, sebab dalam kod Java nanti akan digunakan. Jadi kita bagi nama lah, kita bagi nama kepada TXT tersebut. Okey, background dia saya gunakan warna lah, saya setkan warna, saya pilih warna. Okey, warna yang saya pilih ialah okey, warna hijau warna hijau. Okey, terpulang nak pilih warna apa. Okey, kemudian saya letakkan satu image view. Okey, ni sengaja saya letakkan image view sebab nak tunjukkan cara menggunakan image view lah. Image view sekadar letakkan gambar sawit. Jadi bila kita klik image view, kemudian bawa ke tengah, kemudian kita cari kepada bahagian resource manager, klik tanda tambah tu dan import, kemudian import drawable. Okey, saya dah ada image, dia cari image tu, kita dah akan simpan lah. Klik OK, dan kita set dia punya value bagi density. Saya gunakan medium density, just klik next dan import. Okey, next import. Okey, gambar tu dah ada, cuma saya tak susun so you boleh susun nanti sebab nak bagi dia betul-betul kedudukan yang sesuai lah. Kalau kita run atau cara ni ataupun apps ni, kita akan dapati dia punya kedudukan gambar tu lari sikit. So tu you boleh adjust lah. So saya punya target di sini yang nak tunjukkan cara nak menerima data, kemudian ambil data, nak manipulate data tersebut dan nak paparkan balik. Itu tujuan apps atau tujuan video ni. Okey, kita ada input, masih ada 2 input, dan kita akan baca input tersebut, kemudian buat pengiraan, seterusnya paparkan jawapan. Itu main objektif lah. Gambar ni sebagai selingan saja, saya masukkan. Okey, jadi sekarang saya nak buat soal. Okey, okey, pada bahagian projek ni, pada main activity, kita buka Java lah, file Java. Okey, main activity. Bila kita nak buat satu pengiraan, kita nak buat manipulate data, first sekali kita akan create objek dulu lah. Objek untuk input berat tadi dan juga untuk upah tadi. Objek ni akan digunakan untuk linkkan kepada input teks dalam XML tadi. Okey, so edit text, saya declare 2, berat sawit kg dan upah kayu sawit. Kemudian button pun perlu disiarkan. Kita kelas button, objek dia btn kira. Okey, so saya create objek dulu. Kita ada 3 objek, berat sawit kg, upah kayu sawit dan btn kira. Okey, boleh tekan alternate enter bila keluar merah dan maklumat begitu. Okey, bila kita klik enter tadi, dia akan import lah button tu. Kemudian saya akan, ini kita nak link lah. Okey, sekarang kita ambil berat sawit tadi, kita gunakan find view by ID, kemudian kita sambungkan ataupun cari ID TXT berat yang digunakan tadi lah. Okey, ini upah kait sawit ejaan salah tu, so betulkan jadi upah kait sawit, bukan sawir. Okey, upah kait sawit. Sama juga, kita guna edit text, find view by ID, nak cari TXT upah tadi. Kata key in sebab dia masuk kena key in berat dan upah dia, setan berapa dia nak kira. Ada setan 70, ada setan 75, ada setan 60. Okey, so button kira pula kita kena sambung juga, kena sambung juga ataupun linkkan ke interface, sebab nak klik nanti dan dia akan berlaku proses. Sebab tu kita kena klik 3 objek ni, dan 3 objek ni akan dilinkkan ke view masing-masing. Kemudian kita kena gunakan on click listener sebab kita nak respon pada event klik yang ada pada button kira nanti. Okey, ini yang ialah listener lah. Okey, btn kira.set on click listener. So apa yang kita buat di sini ialah kita akan baca data daripada berat sawit tadi, get text, kemudian
convert pada double. Okay, saya convert kepada double. So, to string, kita baca string yang dapat daripada text tadi, get text, untuk baca sebagai string. Kemudian gunakan double dot post, double akan convert kepada berat dan upah. Kemudian kita buat pengiraan lah, double bayar upah sama dengan berat dan upah bagi 1000. Sebab per tan lah, setan lah. Jadi tujuan lepas double tu ialah untuk convert data yang kita ambil tadi daripada teks kepada jenis data double. Okey. dua input lah kita akan baca nanti. Okey, kemudian satu lagi saya tertinggal tadi iaitu text view. Text view ni sini untuk paparkan jawapan tadi. So saya declare objek txt bayar upah daripada jenis text view. Kemudian text view tersebut kita juga perlu linkkan ke interface menggunakan txt bayar upah sama dengan text view find view by id, dan kita cari id txt jawapan. Okey, jadi sekarang bila semua dah link, okey, dah berjaya link. Kemudian nak set kiraan dah dibuat. Kiraan berada dalam bayar upah. Kemudian kita nak setkan bayar upah tadi supaya bayar upah itu akan dikeluarkan nilai dia pada text view tadi. So pada txt bayar upah saya buat gunakan arahan set text. Kemudian guna upah anda ialah RM berapa. Tambah ni dia akan sambunglah bayar upah. Okey, bila kita run, okey, saya ambil 3 tan lah, RM3,070. Tapi sekarang saya tengok dia punya output dia kecil sangat. Kita settingkan dia punya font. Okey, lupa nak settingkan font bagi text view untuk jawapan tu. Sebab font dia kecil sangat. Bila kecil sangat, tulisan tu tak nampak. Kita boleh juga tukarkan warna tulisan. Okey, cuma untuk kali ni saya saya cuma tukar size sajalah. Okey, so kita cari dalam bahagian properties tu bagaimana yang ada menggunakan size bagi teks itu. Okey, ni jenis family, font family. Yang kita nak cari ialah size text. Okey, so kita boleh cari pada bahagian mana dia, okey, pada bahagian text size, text size. So setkan situ, saya ambil, let's say saya ambil 18 SP. Okey, kita tengok 18 dulu macam mana, size sesuai atau tidak. Okey, kita boleh run balik tengok macam mana hasil dia. Okey, itu tadi width ataupun lebar untuk text view tu. Saya nak besarkan text view tu. Jadi saya tukar punya lebar dia lah. Okey, saya tukarkan lebar. Bila tukarkan lebar dia, kita kena setting balik ada punya left and right constraint supaya dia sesuai. Okey. Okey, awas saya balik dia punya constraint tu. Sesuaikan dengan size baru tu lah. Okey, so bila kita dah sesuaikan, nanti boleh guna apa-apa size lah terpulang ke dalam masing-masing. Nak buat belah kiri 24 ke belah kanan. Seloknya belah kiri dan kanan tu dia punya size dia sama supaya dia berada di tengah-tengah lah. Okey. Dan jangan lupa kena setkan constraint bagi bahagian atas atau bawah. Okey, sebab tidak, kalau tak setkan dia akan berada di kedudukan paling atas sekali. So kita setkan supaya kedudukan text view ni lebih kurang 80 ke button tu. Okey, ke button. Okey, 80 point ke button. So saya setkan balik kiri dan kanan kepada 45. Okey, okey, cuba run tengok. Okey, ada problem. Okey, tadi saya cuba menggunakan coding sebenarnya, tapi bila dah jumpa saya lebih senang menggunakan properties itulah. Okey, saya tukar coding tu. Okey, so bila klik okey, katakan input saya 5 tan, 5,000 5 tan lah 70. Dan kita tengok hasil dia. Okey, upah anda 30,090 betul lah, 5 tan kali 70. So jawapan dia, so apps ni telah selesai, berjaya dibuat. Dan text size tu kalau rasa macam besar sangat, kecilkan sikit. Kalau rasa kecil sikit, besarkan sikit. Okay. So sekarang sekali saya ubah kepada 24 SP.
Okey, 5 tan kali 70 dan okey, itu output dia. So tadi besar sangat, saya boleh tukar. Jadi kita dah selesai membina apps yang boleh buat pengiraan. Jadi sekian terima kasih. Saya harap video ini dapat membantu dalam proses anda belajar Android. Assalamualaikum.